Alright. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat hari Jumaat yang penuh keberkatan kita pada hari ini. Okay, baiklah. Sebelum itu saya fikir mungkin sesi kita pada hari ini mungkin kita boleh mulakan dengan serangkap pantun. Ya, saya suka dari pantun. Okey, saya suka berpantun, Datuk. Okey, Boleh, boleh. ya, okey. Okey, so ke pekan Kuala membeli bingka, burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera pembuka bicara. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh, Dr. Zalina dan rakan-rakan warga pendidik daripada seluruh Malaysia, tidak kiralah daripada Semenanjung, Sabah ataupun Sarawak. Selamat datang saya ucapkan. Okay, begitu juga dengan rakan-rakan dari rakan-rakan warga pendidik yang berada di luar daripada kawasan Malaysia. Mungkin kita boleh alu-alukan dan selamat datang juga saya ucapkan. Okey, jadi saya fikir tanpa membuang masa, di sini saya ingin menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh untuk perkongsian dalam sesi CDL Snippet. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Puan ya. So tajuk yang saya pilih untuk hari ini ialah perbezaan di antara guru yang baik dan guru yang hebat. Memang kita semua dalam kalangan guru yang baik. Good teachers and a truly great teacher. Kita sememangnya kita guru yang akan mengajar, beri fokus kepada PDP kita dengan yang terbaik. Tetapi bila kita lihat ya satu piramid dan di puncak piramid itu kita tahu bahawa selain daripada kompetensi kita untuk mengajar adalah banyak aspek yang lain. So yang ada di puncak itu adalah yang merupakan yang menjadikan kita the truly great teacher. Dan kita sudah pastinya dapat ingat tentang guru-guru yang mengajar kita semasa kita di sekolah. Kita ada ramai guru yang baik, tapi yang mana di antara mereka kita tahu adalah di peringkat hebat, fantastic, a great teacher. Dan saya lihat juga ada penulisan tentang tajuk ini, what if there were no teachers? Bolehkah sekolah berfungsi ya? Ini satu soalan untuk kita semua. Pernah saya ditanya bahawa kalau murid hanya belajar tuition saja, dapat keputusan yang baik, adakah itu boleh menggantikan sekolah? So saya sebut bahawa dinamik sekolah itu berbeza daripada pusat tuition dan sebagainya. Atau homeschooling, ataupun yang belajar di lot kedai. So, kerana di sekolah, dia bukan saja berkaitan dengan nak dapat keputusan yang terbaik, tapi sebaliknya, ialah holistic development of the child secara keseluruhan. Dapat bertemu dengan rakan-rakan, dapat keluar ke padang, dapat hadir dalam aktiviti co-akademik dan sebagainya peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekolah. Segala itu menjadikan persekolahan itu satu pengalaman yang terbaik untuk anak murid. So, dalam semua itu termasuklah having the best teachers, having mempunyai guru yang sentiasa berjiwakan tentang kebajikan murid. Sebab itu tugas seorang guru bukan semua orang dapat laksanakan. Okey, kita ke slide yang berikutnya. So ada beberapa atribut beberapa sifat di antara seorang good teacher and a truly great teacher.
yang menjadi inspirasi kepada murid-murid. Yang pertama ialah belas kasihan, compassion. Bukan saja compassion terhadap murid, tetapi juga compassion atau belas kasihan terhadap guru lain, staf sekolah yang lain yang bekerja di pejabat, security dan sebagainya. Dan juga belas kasihan dengan ibu bapa. Sistem pendidikan di negara kita menghadapi banyak cabaran post-pandemik. Dan kadang-kala ada masanya kita terlupa juga bahawa pandemik telah bawa satu keadaan yang berbeza dan pendidikan dan persekolahan sudah berbeza daripada pra-pandemik. Kalau kita lihat kehadiran ke sekolah, kalau kita lihat kehadiran untuk peperiksaan, dan kalau kita lihat dari perspektif kepentingan pendidikan berbanding dengan sebelumnya, maka kita harus jangan lupa sebagai pendidik perkara yang berlaku kepada mana-mana sistem pendidikan maupun di negara kita atau negara lain banyak dipengaruhi oleh pandemik. Untuk kita keluar daripada kesan pandemik ini, ia tidak seperti apa yang kita jangkakan. Keadaannya sudah biasa, maka semuanya kena biasa. Tidak, kerana pandemik telah banyak juga mencacatkan kehidupan keluarga dan juga anak-anak. So, untuk kita balik ke normality atau normal akan mengambil masa. Kita sebagai guru, jangan lupa kita kena faham. Of course, jangan risau ya tentang 5% yang ambil kesempatan untuk tidak hadir. Kita lebih risau tentang 95% yang sebenarnya kalau dia tidak hadir, memangnya ada sebab yang tertentu. Dan saya belajar ni daripada pengajian saya, di mana pensyarah saya dia kata, dalam satu dewan, kalau ada 100 orang murid, kita boleh sebut tentang isu meniru. Tapi jangan lupa, tak perlu sebut banyak sangat kerana yang meniru hanya mungkin 5%. Tapi kita tidak mahu mengganggu emosi atau fikiran 95% lagi. Tapi setakat kita kata meniru itu adalah satu kesalahan dan sebagainya cukup. Right? So, sama juga kita tahu bahawa pelajar ada yang akan mengambil kesempatan untuk tidak hadir. Tapi dalam kalangan itu tidak ramai. Mungkin 5%. So, kalau murid kita tidak hadir sekolah, kita cubalah tahu what are the actual reasons. Ini satu contoh daripada banyak isu-isu lain yang mempengaruhi pembelajaran kanak-kanak atau kehadiran ke sekolah atau latar belakang apa yang berlaku di rumah tentang makanan dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah banyak kali dengar saya sebut bahawa think Maslow before Bloom. Think Maslow before Bloom. Kita semua pernah dengar tentang hierarki keperluan Abraham Maslow. Asasnya ialah keperluan fisiologi. So kalau keperluan fisiologi itu kita ambil kira, dia baru yang lain mudah untuk kita capai. Hari ini, kalau kita turun ke sekolah-sekolah di kawasan tertentu, ada murid yang tidak hadir, bukan kerana apa, juga kerana kelaparan. Dan ini bukan saja berlaku murid sekolah rendah, tetapi juga sekolah menengah. Kadang-kadang kita terpanggil untuk berfikir, mungkinkah perlu ada rancangan makanan tambahan juga untuk murid-murid sekolah menengah.
kerana mungkin cabaran yang sama berlaku di sekolah menengah. So bagi seorang guru, a great teacher, kita harus mengutamakan sifat yang saya sebut ni. Yang pertama tadi belas kasihan. Yang kedua, kegairahan, enthusiasm yang terpuji tentang kanak-kanak dan pembelajaran. Dan perkara ini pun saya pernah sebut, saya ingat yang minggu lepas dan minggu sebelum itu. If you do not love children, don't join teaching. So suka tak suka, kita kena ada satu passion for children dan untuk mengajar, untuk pembelajaran, for learning. Kalau kita tak ada passion ini, kegairahan ini, mungkin kita tidak, bila nak datang ke sekolah setiap hari, kita rasa macam satu yang membawa stres. So untuk kita kekal hadir untuk tugas kita, kita sentiasa kena ada yang dalam diri kita, dalam jiwa kita tu kegairahan ini atau passion for learning and children. So bina passion ini. Yang ketiga, pemahaman. Ini yang saya sebut juga bila saya sebut tentang belas kasihan tadi. Kita sebagai guru kena faham tentang latar belakang, tentang apakah cabaran murid-murid kita dan kebolehan mereka. Sudah lepas zaman-zaman kita mudah untuk label. Tahun 60-an, 70-an, guru boleh gunakan istilah-istilah seperti you're stupid, anda bodoh. Tapi hari ini kita sudah, bukan hari ini, dah beberapa tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita dah berhenti menggunakan label-label sebegitu. Because setiap murid ada kelebihan dia. Tahun pertama saya jadi guru pada tahun 1980, saya mengajar kelas yang 2J. Dalam kelas itu ada seorang murid, dia nakal. Dan saya denda dia secara fizikal. Lepas itu saya rasa kecewa. Saya rasa kecewa kerana kenapa budak itu buat begitu ya? So saya panggil murid itu dan saya duduk di kantin bersama. Saya order minum, kami cakap. Dan bila saya selidik tentang latar belakang, bapa dia dah meninggal dunia, abang dia ada dalam penjara dan mak dia saja yang jadi menanggung keluarga. Oh, saya muda masa tu, umur saya dekat 21, 22. Baru saya bertekadlah pada hari itu. Saya kata, macam mana pun saya tak akan gunakan cara begitu dalam menghadapi, nak membetulkan kalau ada kesilapan dalam kalangan murid. Kerana saya dapati understanding, pemahaman ini sangat penting. Kerana bila kita cakap dengan murid, baru kita akan dapat maklumat sebenarnya apa yang berlaku di rumah. Dan dalam siri saya ingat pada bulan Jun atau Julai, saya buat pembentanan, tajuk hari itu ialah Let's Talk About Children. So, di negara Finland, Let's Talk About Children ini adalah satu perkara yang diutamakan. Di antara ibu bapa, di antara guru, pihak kepimpinan sekolah. Untuk memahami cabaran yang dihadapi oleh murid. Atau nak tahu latar belakang, their background, their struggle and their abilities. Understanding about children is very important. Ini bukan zaman 60-an dan 70-an. Zaman dah berubah dan ini generasi yang berbeza. Ada orang kata generasi yang muda ni adalah generasi strawberry. Dia orang tak boleh tahan lasak. Tetapi kita harus faham, dia membesar dalam zaman yang berbeza daripada kita. Kita tidak boleh membandingkan di antara zaman 60-an, 70-an dan sebagainya. The Z generation dan sebagainya. Right? So, inilah
cabaran kepada kita sebagai guru, belas kasihan, kita harus ada passion atau kegairan, kita harus ada pemahaman yang mendalam, kita cuba memahami, yes kita sibuk, kadang-kadang kita tak ada masa, kita nak cepat masuk kelas dan habiskan sukatan atau silabus. Tapi jangan lupa, itu adalah good teacher. Good teacher baguslah kita ke arah tu. Tapi to be a great teacher, inilah icing on the cake yang kita perlukan. Kalau kita tidak ada DNA untuk nak mengetahui itu, marilah kita pinjam DNA daripada rakan guru yang lain. Supaya kita jadi sebegini. Kita ada ciri-ciri ini, kita ada sifat-sifat ini, kita ada atribut ini. Kita yang keempat perlu sabar. Bukan saja sabar dengan murid, tapi juga sabar dengan pihak sistem pendidikan, birokrasi dan ibu bapa. Kalau kita boleh jadi orang yang selalu komplain. Dari tahun pertama kita bertugas sampai bila pun ada orang yang jadi raja komplain. So dude, we will always be complaining. Tapi kita perlu kesabaran kerana dalam mana-mana sistem pendidikan sudah pastinya ada cabaran. Sudah pastinya ada cabaran. So be patient. Kesabaran ini adalah satu ciri yang amat kita kena ada lah pada diri kita. Intonasi suara kita pun boleh mencerminkan kesabaran kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sebut dalam 4 ciri-ciri ini, kalau lihat gambar raja di sebelah kanan tu, the spectrum of empathy. Kalau kita pity, we must have pity also. Di tempat yang sememangnya perlu kita pity. I'm sorry for you. Itu melambangkan pity. Sympathy. I feel for you. Kita rasa. Ya. Kadang-kadang cikgu pun menghadapi banyak cabaran. So we must feel for them. Ada cikgu yang duka lara kerana kita gunakan istilah duka. Suami mengajar di tempat lain, isteri di tempat lain dan sebagainya. Dan empathy ini, I feel with you. I can wear your shoes. Dan compassion ini, belas kasihan ini, saya terpanggil, saya juga turut sedih. I'm moved by you. So 4 spektrum pada spektrum ini, 4 aspek ini kita harus ada dalam diri kita sebagai guru. We are very important people. Every teacher matters. Last week itu tajuk saya. Do teachers matter? We matter. We are planning the future of the country. Right? Ya, doktor boleh rawat seorang murid. Tapi kita guru. Kita guru ni guru rawat. Orang lain dia juru rawat. Kita guru rawat. Bagaimana kita rawat? Kita rawat melalui belas kasihan. Kita rawat melalui passion dan kegairan mengajar. Kita rawat melalui pemahaman. Kita rawat melalui kesabaran. That's the sifat seorang great teacher. So, ada satu pepatah orang Jepun. Better than 1,000 days of diligent study is 1 day with a great teacher. So, kalau daripada saya pun hari ini anda bawa balik satu istilah ke satu perkara yang saya sebut dalam diri kita, kita boleh buat refleksi. Better than 1,000 days kita belajar sendiri is 1 day with a great teacher. Kita habiskan sehari dengan guru yang mempunyai pengaruh yang tinggi. So yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh lari jadi contoh. Kita ada banyak ungkapan dan peribahasa tentang ini. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari dan sebagainya. Ini semua ada dia punya message. So, murid ni macam sponge. Students will soak up the actions of guru macam sponge. Apa you buat,
Dan ini juga sama untuk pemimpin, pengetua sekolah ke, atau pengetua di mana-mana, atau pemimpin di mana-mana. Anda kita sentiasa diperhatikan. So kalau cikgu kata jangan merokok, you must walk your talk. Jangan pula cikgu merokok. Pak selalu cakap pada murid, jangan merokok, jangan merokok. Lepas tu dia pula ada vape. So we cannot. You cannot cakap lain, bikin lain. You have to walk your talk. So kita sentiasa diperhatikan daripada rambut sampai ke kaki. Apa kita pakai, bagaimana bahasa, adab bahasa kita, tertib bahasa kita, parking kereta kita, bahasa yang kita gunakan dalam kelas dan sebagainya. Segalanya kita perhatikan. Murid ingat dia macam sponge. Apa juga cikgu buat, dia resap semua. So, kalau kita buat yang tak betul, garantilah murid akan sudah pastinya ikut juga. So, kita cikgu tak ada pilihan. Kita pilih untuk jadi cikgu. Tak ada siapa pergi tarik kita dari rumah kita, you kena jadi cikgu, tak ada. Kita yang pergi duga kita yang kata, I want to be a teacher. So once you are a teacher, then kita tak ada pilihan untuk tunjuk teladan dan contoh yang terbaik. Dan yang keenam, komunikasi antara generasi, selang budaya dan selang generasi. Lebih lagi pada negara kita yang satu negara yang majmuk dengan warna-warni dia daripada kebudayaan, daripada bahasa dan sebagainya. Mungkin itulah intipati yang menjadikan kita satu negara yang berbeza daripada negara lain. So bukan saja memahami budaya dan intergenerational, nak merapatkan intergenerational gap, ya, jurang di antara generasi. Itu menjadi tugas kita sebagai guru. Kita yang paling boleh touch base dengan murid. Kadang-kadang ibu bapa pun tak boleh touch base dengan murid, tapi cikgu boleh. So bukan saja komunikasi selang budaya dan generasi dengan murid, tapi juga dengan staf lain dan pihak kepimpinan sekolah dan juga pihak-pihak yang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa kita tidak akan capai apa jua pun kalau kita tidak berusaha. So usaha daripada guru untuk dapat yang terbaik, untuk buat yang terbaik di sekolah adalah sangat-sangat penting. If a teacher shows students that they truly care, students will do the same. Kalau kita buat kerja dengan usaha dan tekad yang terpuji, murid pun akan ikut sama. Tapi jangan cakap pada saya, Dr. Mahendra, sekolah saya macam-macam saya cuba, murid masih lagi ada yang ingat, sudah pastinya 5% itu ada. 5% itu akan cuba meniru. Tapi jangan kita meletakkan 5% sampai kita lupakan yang 95%. Dan banyak kali juga saya sebut ayat ini. With children, you tell, and you tell, and you tell. Dengan kanak-kanak, kita cakap, dan kita cakap. Yalah, kanak-kanak akan komplain. Tapi itu sememangnya kita harus amalkan. We tell, it's okay. Itu menjadi tugas kita. Our job is to tell. Remind, gentle reminder. You can't do that. You have to do it like that. You kadang kata pintu. That are all our gentle reminders. Kita cikgu. So remember, banyak penulisan tentang cikgu. Minggu lepas pun saya kongsi tentang cikgu Chi Hising ini. Yang menjadi guru sains yang hebat zaman saya di sekolah. Dan saya juga paparkan satu memento yang diberi oleh murid saya 40 tahun dahulu. Thanks for all you have done. Murid-murid sentiasa akan menghargai kita. Staf kita akan sentiasa menghargai kita. Dan saya pernah sebut, bila staf tinggalkan organisasi, bukan dia tinggalkan organisasi, dia tinggalkan pemimpin. So kalau kita jadi pemimpin, maupun pemimpin sekolah, pemimpin pertengahan di sekolah, atau guru sekolah, kita memimpin murid,
Ya, kita nak bagi yang terbaik. Next slide please. So banyak penulisan tentang buku-buku. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada peluang, carilah mana-mana satu buku yang membawa satu kesan kepada jiwa kita, because reading is thinking. So tuan-tuan dan puan-puan, inilah perkongsian saya pada hari ini. If the youth of a society is educated, a future is born. Saya boleh kongsikan ilmu dengan anda, kerana ilmu tu boleh kita perolehi daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya. Remember, it is easier to build strong children than to fix broken adults. We always have to be positive, positive, positive. Kita bukan nak melahirkan semua jurutera atau doktor. Kita nak melahirkan warga negara yang baik. Itu matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir sekali, if children can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada hari Jumaat. Thank you. Ya, terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra di atas perkongsian tadi. Kalau kita tengok daripada perkongsian tadi ini memang sangat menyentuh, sebab memang secara realitinya untuk menjadi guru yang betul-betul terbaik di mata hati murid berkenaan, sebagai guru tu seharusnya mengetahui keperluan murid tersebut. Okey, kita kena tahu background murid itu, okey, dan kita boleh bersama-sama merasai, menjiwai, dan kita terpanggil untuk membantu murid berkenaan untuk menjadi murid yang mempunyai jiwa, seorang murid yang memang kalau kita tengok kemenjadian murid itu memang nampak, pembentukan sasiat itu memang nampak, dia seimbang, bukannya semata-mata untuk mencapai sesuatu. Kan? Betul kan doktor? Betul. You see, Puan Nur Azura, 10 tahun pertama bila saya bertugas, saya pakai motosikal. Dan saya kenal pelajar saya yang gagal. Zaman itu dia gagal SRP ya, tahun 80-an. Dan setiap kali bila saya nak repair motor saya pergi ke kedai itu di mana dia kerja. Dan you tahu, murid kita, ya dia bukan doktor, dia bukan jurutera, tapi dia akan repair motosikal saya dan dia kata, cikgu, you duduk sini, saya akan servis itu motor semua tu. Dan dia buat sambil sembang, sambil cerita balik tentang sekolah. Dan dia akan bergurau dengan saya. Saya duduk situ tunggu dia servis motosikal saya. So these are good memories. So to me, saya jangka bila murid saya dia ada kerja sebegitu, dia boleh repair motosikal, dan saya pun cakap, satu hari nanti you kena buka kedai. Dia kata, ya cikgu, saya kena belajar dulu, banyak nak belajar ni. So itulah. Those are good moments, detik-detik yang terbaik untuk kita sebagai guru, the mother of all professions. Okay, thank you Puan Nur Azura. Ya, terima kasih doktor. Okay, baiklah. Jadi kalau kita tengok perkongsian hari ini memang sangat-sangat baik. Okay, dan pada pendapat saya sendirilah, sebenarnya platform CDL ni adalah platform terbaik. Okay, di mana kita berada dalam komuniti dan kita sama-sama mempelajari dan kita sama-sama muhasabah diri, kita berada di mana. Adakah kita hanya semata-mata bergelar guru yang seorang guru, ataupun kita adalah seorang guru yang terbaik, ataupun kita sememangnya adalah guru yang terbaik di mata hati, mata jiwa murid kita sendiri. Okay, terima kasih doktor ya di atas perkongsian sebentar tadi. Okay, jadi kalau kita tengok perkongsian hari ini sebenarnya sangat-sangat bermakna dan memang ada kaitan. Ada kaitan dengan apa yang kita nak pelajari bersama-sama melalui perkongsian pada hari ini. Okay, di mana kita akan bersama-sama dengan Cikgu Taufik. Okay, Cikgu Taufik. Okay, dan di mana dalam perkongsian pada hari ini, okay, izinkan saya share. Okay, Cikgu Puan Nur Taufik. Azura, saya nak minta 1 minit untuk komen. Ramai yang lakukan komen tu. So tuan-tuan dan puan-puan, inilah refleksi untuk kita.
semua kita telah melalui detik-detik sebegitu. Saya cakap cerita saya tahu tuan-tuan yang ada dalam sesi hari ini, lebih daripada 60 orang, semua mempunyai detik-detik peringatan sendiri dengan murid kita. So, kita menghayati bersama dan these are magical moments for us as teachers. Right? So, saya nak ucapkan terima kasih kerana anda semua kongsi pengalaman dan menghayati perkara yang saya sebut dan juga mungkin ada dalam jiwa cikgu sendiri. Kalau saya rasa diberi masa untuk cikgu bercakap, cikgu pun yang ada dalam sesi hari ini, cikgu-cikgu semua pun ada banyak pengalaman sendiri. So thank you, sorry. Ya, tak apa doktor, tak apa. Bagus nih, bagus. Saya suka macam begini juga. Right, okay. Jadi terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendra di atas perkongsian. Okay, dan kalau kita tengok perkongsian hari ini memang ada kait rapat dengan apa yang kita nak pelajari bersama-sama hari ini bersama dengan Cikgu Taufik. Ya. Okay, jadi izinkan saya. Okay, ya betul Cikgu saya pun terus terang ya Cikgu saya sebentar tadi saya keluar juga air mata saya bila Datuk Dr. Mahendra tadi punya perkongsian. Memang sangat-sangat menyentuh. Okay. Dan memang betul-betul kena pada hari ini. Okay. Sekejap. Okay. Jadi untuk perkongsian kita pada hari ini, okay. Untuk perkongsian kita pada hari ini, ya, selamat datang diucapkan kepada rakan-rakan warga pendidik ke sesi perkongsian ilmu CDL siri yang ke-108. Ya. Okay, dan kalau kita lihat sebelum kita ke sesi pada hari ini, okay, di sini saya ingin berkongsi objektif perkongsian CDL pada hari ini. Okay, objektif yang pertama di mana platform ini adalah sebagai bersama-sama untuk kita berkongsi ilmu dan juga kemahiran. Selain daripada perkongsian ilmu dan kemahiran, kita juga bersama-sama dapat belajar dan mempelajari antara satu sama lain demi membangunkan kompetensi guru serta meningkatkan keupayaan, dan di samping itu juga sebagai platform untuk kita membina jaringan dan jaringan secara berterusan. Oke, jadi untuk rakan-rakan warga pendidik yang berminat untuk menjadi ahli CDL, di sini saya juga ingin maklumkan kepada rakan-rakan warga pendidik sebenarnya boleh mendaftar sebagai pelanggan ahli CDL ya. Okey, di mana pendaftaran untuk keahlian adalah percuma. Okey. Peserta juga apabila peserta membuat pendaftaran, peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Okey, dan untuk pengetahuan rakan-rakan warga pendidik, sesi perkongsian kita ni ya, di mana sesi perkongsian ini berlangsung pada setiap hari Jumaat selama 1,5 jam bermula daripada pukul 3 petang sehinggalah ke 4:30 petang, dan perkongsian ini dilaksanakan secara hands-on. Untuk makluman juga, jangan bersedih, okay, di mana selain daripada mendapat input, belajar bersama-sama, dapat pengetahuan, pengalaman melalui perkongsian, cikgu-cikgu ya, rakan-rakan warga pendidik juga akan menerima sijil. Okay, untuk makluman, sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi. Jadi rakan-rakan warga pendidik sebenarnya boleh boleh mendapatkan sijil nanti ya di akhir sesi pada perkongsian pada hari ini. Seterusnya, tanpa membuang masa, di sini saya ingin memperkenalkanlah ya kita punya kita punya speaker ataupun rakan guru ya, di mana Cikgu Taufik ni sebenarnya adalah guru muda. Okay, saya sangat-sangat bangga dengan cikgu ni, okay, di mana beliau akan membuat perkongsian berkaitan dengan implementasi teori penyelesaian masalah inventive trees dalam PDP RBT melalui gamifikasi. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada perkongsian beliau, di sini saya ingin memperkenalkan
Guru muda yang handsome di hadapan ni, inilah Cikgu Taufik, ya. Di mana nama beliau yang sebenar ialah Cikgu Muhammad Taufik bin Yahya, dan Cikgu Taufik ini sebenarnya adalah guru RBT dan juga guru PJK, ya, PJPK di SMK Kidurong Bintulu Sarawak. Okey, dan Cikgu Taufik menerima pendidikan, ya, pendidikan pasca siswazah, reka bentuk dan teknologi sekolah menengah di IPG Kampus Sarawak. Untuk makluman rakan warga pendidik, okay, Cikgu Taufik juga adalah salah seorang daripada TRIS practitioner level 1, ya, level 1 dan level 2, okay, yang diiktiraf oleh MyTRIS ataupun TRIS Malaysia. Dan selain daripada itu juga, Cikgu Taufik ini telah mendapat pengiktirafan Master Trainer peringkat Asia Cyber Security oleh pihak Microsoft. Untuk makluman semua, Cikgu Taufik juga adalah duta guru ke KPM Yayasan Petronas Kohort 2. Junior saya ni sebenarnya. Alright. Okey, dan yang ini yang saya nak ucapkan. Okey, saya nak ucapkan tahniah kepada Cikgu Taufik sebab Cikgu Taufik ni baru-baru ni telah dianugerahkan sebagai ikon STEM bagi daerah Bintulu pada tahun ini. Okey, tahniah Cikgu Taufik, alhamdulillah rezeki. Okey, dan untuk makluman juga, Cikgu Taufik ni sebenarnya banyak sebenarnya dia punya sumbangan ni kepada pendidikan STEM di Bumi Kenyalang. Okey, di mana Cikgu Taufik ni salah seorang daripada lead innovator untuk e-Nuri yang dianjurkan oleh pihak ICT Unimas. Selain daripada itu juga, Cikgu Taufik adalah ahli jawatan kuasa, ya, ahli aktif Persatuan Inovasi TRIS Sarawak. Dengan ini, tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan Cikgu Taufik. Okey, Cikgu Taufik. Cikgu Taufik ada di sana. Assalamualaikum. Salam. Okey. Okey, Cikgu Taufik. Sekejap. Okey. Ya, okey Cikgu Taufik. Okey. Baiklah Cikgu Taufik, saya persilakan Cikgu Taufik untuk perkongsian Cikgu pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Taufik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan juga selamat petang kepada semua. Terima kasih ucapkan kepada Cikgu Nur Azura selaku moderator kita dan juga kepada Dr. Mahinda. Saya sebenarnya nervous juga sebenarnya hari ini sebab pertama kali bagi perkongsian. Bukanlah pertama kali lah sebenarnya, banyak kali lah, tapi ini pertama kali untuk guru-guru. Okey, ramai juga nih, dalam 60 lebih orang. Dan saya sebenarnya masih lagi tersentuh dengan apa yang Dr. Mahinda kongsikan tadi. Banyaklah. Okay, sebagai seorang guru yang masih baru sebenarnya, memang banyak sebenarnya yang perlu dia belajar lah. Jadi itulah sebagai kita punya apa nama tu, cuitan hati kita pada petang ini. Okey. Okey, jadi perkongsian saya pada hari ini adalah tentang implementasi teori penyelesaian masalah inventif TRIS dalam PDPRBT melalui gamifikasi. Okey, jadi cikgu, sebelum saya meneruskan, sedikitlah sebelum ada rasa kekecewaan ataupun rasa kekesalan cikgu tiba-tiba, jadi apa yang saya buat ini bukanlah gamifikasi dalam bentuk apps ataupun dalam bentuk software ataupun bentuk web, bukan. Tetapi inilah secara direct di dalam kelas yang saya kongsikan kepada murid tentang apa yang sepatutnya lah yang kita buat berkaitan dengan TRIS. Jadi, sebagai perkenalan, TRIS adalah satu teori yang dijumpai ataupun yang dibangunkan oleh jurutera Rusia, iaitu Leonid Schuler pada tahun 1946, iaitu Teoria Reshenia Izobratatel-skik Zadacha. Berbelit lidah sikit nak sebut ni, tapi kita dah jumpa maksud dia dalam bahasa Melayu, kita sebutlah sebagai teori penyelesaian masalah inventif ataupun TRIS. Okey, jadi inovasi ini ataupun teori ini telah digunapakai oleh banyak pihak. Okey,
syarikat-syarikat gergasi seperti Apple, Samsung, LG dan sebagainya banyak menggunakan TRIS ini sebagai salah satu cara mereka membangunkan produk-produk yang ada pada hari ini. Jadi kenapa mereka memilih TRIS? Okey, ada 4 sebab. Okey, iaitu yang pertama adalah penelitian masalah secara saintifik, penelitian untuk mengenal pasti masalah supaya mereka kenal apa yang dikehendaki dan apa yang terbaru di dalam dunia zaman kini, iaitu yang terbaru berkaitan dengan teknologi. Kemudian idea penyelesaian masalah secara saintifik, dan seterusnya menumpukan kepada sumber yang sedia ada, dan seterusnya adalah menggunakan pendekatan sedia ada dalam disiplin yang lain bagi mengatasi masalah. Okey, jadi cikgu, sebelum saya teruskan kepada slide yang seterusnya, okey, TRIS ini secara ringkas dia adalah kita menggunakan penyelesaian, okey, penyesalan pula. Astagfirullahalazim. Penyelesaian yang sedia ada dan kita gabungkan kepada apa yang kita nak buatlah dalam inovasi ataupun dalam satu pembangunan produk. Okey, Cikgu Zura, seterusnya. Okey, jadi saya sedia maklumlah tentang perkara ini, kenapa kebanyakan guru merasa mengajar TRIS ini susah di dalam RBT. Okey, jadi saya sebagai seorang yang pernah pergi berkursus, ini saya jujurlah kepada cikgu-cikgu sekalian. Pada mula-mula saya ambil kursus TRIS ini, okey, untuk level 1, saya pun frust. Okey. Saya pun makin rasa susah nak mengajar TRIS ni. Okay, tetapi apabila saya ambil level 2, baru saya faham. Okay, kenapa TRIS ini susah nak diajar dan kenapa kebanyakan murid kita susah nak faham. Okay, sebab dia adalah gabungan daripada level 1 dengan level 2. Jadi ini yang menjadikan bukan nak menyalahkan mana-mana pihak. Ini adalah salah satu daripada apa yang telah dikaji oleh kita punya penyelidik yang membukukan apa yang dalam SKP. Memang tak salah, tetapi kalau kita nak explore lebih lagi, itu yang menjadikan kita ni pening lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah setakat ini tahun inilah baru tahun ini saya dapat certification untuk level 2 sebenarnya, walaupun dah lama dalam bidang TRIS, sama dengan Cikgu Zura lah sebenarnya sebelum ni. Okey, jadi apa yang ada dalam TRIS, dalam RBT adalah analisis fungsi, analisis punca kesan berantai, percanggahan fizikal dan 14 prinsip inventif. Okey, dalam TRIS level 1 kita diajar 40, tetapi dalam RBT cuma kita pakai 14 saja. Okey, nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjutlah. Okey, seterusnya. Okey, jadi dalam permasalahan, permasalahan dalam kita nak buat pembangunan produk ataupun nak melaksanakan satu-satu inovasi, terdapat 2 masalah. Okey, iaitu yang pertama adalah masalah bukan inventif, iaitu masalah yang tidak memerlukan idea atau kreativiti untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, kalau pisau tumpul kita asah. Okey. Ataupun jawapan spesifik yang diberikan oleh murid saya selalunya, apabila pisau itu tumpul, beli baru. Itu jawapan daripada murid. Tak salah, betul lah tu. Okey. Jadi seterusnya adalah masalah inventif. Okey, kalau kita merujuk di dalam buku teks, masalah inventif, masalah yang saya tengok balik dalam buku teks, masalah inventif yang diterangkan dalam buku teks adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey, berbanding dengan yang dijelaskan di dalam TRIS, iaitu masalah yang mempunyai percanggahan, ataupun kita boleh katakan ini sebagai kesan sampingan lah. Sama ada percanggahan itu secara percanggahan kejuruteraan ataupun percanggahan fizikal. Tetapi di dalam RBT kita tak sentuh tentang percanggahan kejuruteraan. Makanya saya akan explain lah tentang percanggahan kejuruteraan. Jadi saya akan fokuskan kepada percanggahan fizikal. Okey, seterusnya Cikgu Zura. Okey, jadi sebagai objektif, ini sebagai reminder jugalah kepada kita guru-guru yang mengajar, terutamanya guru-guru yang mengajar RBT. Okey,
semasa murid berada di tingkatan 3 terutamanya mereka perlu melaksanakan kerja projek. Jadi mereka mempelajari TRIS ini tingkatan 2 bab 1 dan mereka mengaplikasikan TRIS ini pada bab 2 tingkatan 3. Jadi persoalan yang kita perlu tanya kepada diri kita sebagai seorang guru, termasuklah diri saya yang bercakap ini, adakah kita ingin melihat murid kita mencipta sesuatu yang tetap mempunyai percanggahan ataupun kesan sampingan, atau kita ingin melihat murid kita menyelesaikan percanggahan ataupun kesan sampingan tersebut. Jadi ini sebagai kita punya itulah benchmark dalam pengajaran kita. Seterusnya Cikgu Zura. Ini yang biasa kita jumpa dalam buku teks. Dalam buku teks IBT pun ada tentang strategi penyelesaian masalah secara inventif, di mana TRIS ini didapati berbeza daripada kaedah yang kita gunakan secara biasa, yaitu brainstorming, ataupun kaedah penyelesaian masalah yang lain lah. Dia adalah salah satu kita boleh cakap ataupun kita boleh katakan sebagai salah satu kaedah penyelesaian masalah yang berproses, yang mempunyai proses dia sendiri. Jadi saya takkan cerita semua apa yang dalam tajuk inilah sebenarnya. Cuma saya akan fokuskan kepada apa yang saya dah buat dalam kelas. Seterusnya Cikgu Zura. Ini simbol inventif. Simbol inventif yang dipelajari oleh murid. Yang ini cikgu-cikgu sekalian sebagai panduan kita bersamalah. Dalam buku teks tingkatan 2 kita takkan jumpa simbol ini sebab dalam tingkatan 2 kita diajar menggunakan petak sahaja, tetapi sebenarnya dalam mewujudkan satu-satu model fungsi, sebenarnya dia ada 3 bahagian, iaitu subsistem, komponen dan subjek ataupun objek. Sebab ini satu lagi masalah tentang kita dalam RBT lah, bukanlah RBT, dalam TRIS terutamanya, sebab kita direct translation. Kita tukarkan bahasa dia secara direct. Jadi apabila kita membaca buku TRIS yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, banyak betul istilah-istilah, banyaklah istilah dia yang berubah. Jadi dalam buku teks RBT disebut sebagai subjek. Tak ada yang dalam buku lain pun menulis sebagai objek. Jadi kalau murid kita, kalau murid kita merujuk kepada Pakcik Google ataupun Pakcik ChatGPT sekarang ini, tak salah, kita tak boleh larang budak sebab itu zaman mereka, sebab sekarang ini zaman mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, tetapi kita kena bijaklah untuk menghadkan penggunaan tersebut supaya murid kita tak terlalu dependen kepada teknologi sewaktu mereka belajar. Jadi inilah penggunaan bahasa. Seterusnya Cikgu Zura. Seterusnya adalah garisan interaksi. Yang ini pun kita gunakan dalam model fungsi. Berguna tetapi tidak mencukupi, berguna tetapi berlebihan, dan juga bermasalah. Seterusnya. Yang pertama yang murid belajar di dalam TRIS dalam RBT adalah analisis komponen, yang merupakan elemen terpenting. Kerana tanpa membuat analisis komponen ini, ini sebagai peringatan kepada diri saya lah, sebab kadang-kadang saya lah antara yang selalu terlupa. Saya antara yang selalu terlupa apabila nak menghasilkan satu-satu model fungsi, sebab kita tak buat habis pada analisis komponen. Tetapi cikgu-cikgu sekalian, untuk analisis komponen kita tak tekankan terlalu detail, terlalu berat kepada murid, kerana kita nak ajar mereka yang asas sahaja. Tapi kalau murid-murid kita menjadi lebih advance, kita takkan menghalang je lah. Tetapi kita sebagai guru perlu ada input jugalah. Sebab itu saya sanggup pergi belajar TRIS ni. Ni gambar meja. Untuk cikgu-cikgu RBT biasa tengok gambar meja ni tak? Ada cikgu RBT dalam ni.
Hello. Ada juga Agustin. Ada cikgu, ada. Okey, alhamdulillah ada. Okey, Ada. jadi biasa tengok gambar meja ni cikgu. Ada dalam buku teks memang ada. Gambar meja inilah menjadi satu-satu benda yang pening pada cikgu, selalu sangat bercerita. Tak habis-habis ceritanya meja bergoyang. Okey, tetapi inilah antara contoh yang terbaik. Okey, contoh yang terbaik dalam pembelajaran TRIS yang sebenar pun kita gunakan contoh meja bergoyang. Okey. Tapi okey, seterusnya Cikgu Zura. Okey, jadi kita buat analisis komponen kita buat super sistem itu adalah lantai, komponen adalah kaki meja, muka meja, skru, dan kemudian objek dia adalah buku. Okey, ini adalah komponen dia. Okey, kebiasaan apa yang saya buat di dalam bilik belajar, okey, bila kita gunakan benda ini, kita minta murid baca dulu. Okey, dia memegang. Ini dah siapa pegang siapa. Saya biasa buat ni. Siapa pegang siapa. Okey. Kita tengok kepada apa yang ada pada satu-satu meja tu. Kita tak minta detail lah cikgu, seperti mana yang saya beritahu tadi. Kita tak minta detail. Kita tak minta berapa biji paku, berapa biji skru, berapa batang kaki. Kita tak minta. Jadi kita minta secara asas saja. Okey. Kita minta murid baca dulu buku teks mereka ataupun buku rujukan mereka. Kemudian kita minta mereka tutup. Kemudian kita tulis di atas papan putih. Okey. Jadi kita minta mereka label. Okey. Cara saya buat, antara gamifikasi yang digamifikasikan adalah apabila murid dapat menjawab dengan tepat. Ini fokus saya adalah kelas belakang, kelas yang rendah mencapai TP mereka dalam tingkatan 1 apabila kita tingkatan 2 apabila kita bawa mereka ke tingkatan 3 kita minta mereka refer baliklah pada apa yang mereka belajar. Sebab kebiasaannya murid kita ni dia recycle buku nota dia tingkatan 1, tingkatan 2 dia bawa pergi tingkatan 3. Jadi itulah satu rujukan yang bagus untuk murid lah. Jadi bila mereka dapat mengingat, kita akan bagi rewards lah. Kebiasaan dia saya bagi gula-gula. Minggu ini saya bagi pisang lah. Saya tak tahulah kenapa saya bagi pisang. Tapi itulah yang terbaik lah untuk budak-budak kita. Seterusnya Cikgu Zura. Jadi kita minta murid kita membuat model fungsi selepas mereka membuat analisis komponen. Jadi kaedah yang saya gunakan ataupun saya gelar di dalam kelas siapa pegang siapa. Wah, kesian Cikgu Wari, buku pelajar dia selalu hilang. Apa Cikgu? Kadang-kadang kita kena remind juga lah. Sebab bukan apa, mereka tak bawa buku teks mereka naik tingkatan. Jadi kita biasakan mereka untuk recycle balik buku nota mereka supaya mereka ada panduan. Sebab kita ni masih lagi belum, dalam RBT kita masih belum ada lagi confirmation macam mana kita pengurusan subjek kita. Sebab kadang-kadang di sebahagian sekolah, termasuk sekolah saya sendiri, kita bila kita nak buat kertas ujian tu, kita masih lagi pakai soalan daripada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi itu antara sebab kenapa kita galakkan murid kita recycle buku nota mereka lah dan juga buku latihan mereka. Jadi pada model fungsi ini, yang kita buat di dalam kelas adalah siapa pegang siapa. Apabila mereka dapat menentukan siapa yang memegang siapa, jadi murid kita dapat menentukan macam mana model fungsi mereka. Jadi kebiasaan dia ni saya buat di dalam kumpulan cikgu-cikgu. Kalau kita buat secara individu memang lambat. Memang lambat benda ni jadi. Kalau kita buat dalam kumpulan, mungkin kita boleh tengok elemen komunikasi itu berlaku di dalam bilik belajar dan bagaimana murid kita hantarlah, kita ajar juga mereka jadi spy. Tengok kumpulan sebelah buat macam mana. Jadi ini adalah satu cara kita nak memberangsangkan murid kita dari segi pembelajaran dan juga komunikasi sesama sendirilah. Sebab kadang-kadang dalam kelas pun mereka sekelas pun mereka kadang-kadang ni tak bercakap, mereka bercakap sama meja aja. Jadi kita nak galakkan mereka berkomunikasi dalam kelas. Seterusnya Cikgu Zura. Apabila kita buat semula kepada analisis komponen tadi, kita tengok balik kepada masalah.
Okey, apa yang menyebabkan masalah itu berlaku? Okey, di dalam buku teks menceritakan skru itu berkarat. Jadi apakah yang menyebabkan skru itu berkarat? Jadi dalam buku teks pun telah diterangkan dan kadang-kadang kita tanya balik kepada murid, apa yang menyebabkan? Ada juga yang jawab skru itu basah. Aduh, pening kadang-kadang juga. Ini kelas belakang lah. Kita tak katakan jawapan mereka ini salah. Jangan sesekali juga. Kalau salah yang betul-betul salah tu memang kita kena kata salah lah. Tapi kalau kadang-kadang tu salah yang membina, kita boleh bagi peneguhan kepada murid kita. Jadi yang menyebabkan skru itu berkarat adalah kelembapan. Jadi kemudian kita minta mereka buat sekali lagi analisis model fungsi. Okey, saya teruskan juga sudah. Okey, kita letakkan bersama dengan garisan interaksi yang betul. Okey. Okey, apabila kelembapan itu memudaratkan kepada skru, skru pun memudaratkan kepada kaki meja, okey, dan juga muka meja. Dan kaki meja tidak, okey, dia berfungsi tetapi tidak mencukupi untuk menampung muka meja, apatah lagi kalau kita nak letakkan buku. Jadi akan menjadi satu masalah. Okey, itu antara contoh yang kita boleh buat dalam kelas. Okey, antara contoh-contoh lain yang pernah saya buat, okey, saya tak letakkan dalam slide ni. Okey, secara jujurnya cikgu-cikgu sekalian, saya bagi tahu cikgu-cikgu, kebanyakan benda yang saya buat ni, satu kelemahan saya sebagai seorang guru yang menyebabkan saya tersentuhlah dengan apa yang Dr. Mahinda kongsikan tadi. Antara satu benda yang saya tak buat sebagai seorang guru adalah dokumentasikan apa yang saya kongsikan dalam kelas. Disebabkan itu kuranglah bahan perkongsian saya lah. Okey, jadi itulah bila kita nak berkongsi itu yang menyebabkan kita jadi nervous. Okey, seterusnya Cikgu Zura. Okey. Kemudian, okey, saya tak masukkan analisis punca kesan berantai dekat sini. Saya terus kepada pencanggahan fizikal. Okey, kerana kalau kita nak masukkan analisis punca kesan berantai di sini terlalu panjang cikgu-cikgu. Jadi mungkin kita akan request slot yang lain lah untuk pembelajaran berkaitan dengan analisis punca kesan berantai. Sebab analisis punca kesan berantai ini memang betul kata Cikgu Wari. Memang tak menang tangan. Okey, memang tak menang tangan. Kadang-kadang kita minta murid kita buat sekurang-kurangnya 3, 1 pun tak keluar. Sebab itu yang menjadi masalah tentang analisis punca kesan berantai. Ada yang boleh buat tapi dia bagi sampai 15. Kita minta 3 saja. Tapi murid kita kadang-kadang dia terlalu risau tentang apa yang bermasalah kepada satu produk yang mereka nak buat, jadi mereka listkan semua masalah. Okey. Jadi tentang pencanggahan fizikal ni pula adalah okey, kita ada 39 parameter sistem sebenarnya di dalam TRIS. Tetapi kalau kita nak ajar semua ni cikgu-cikgu sekalian, pengsan. Boleh pengsan cikgu-cikgu. Saya sendiri pun bila saya baca balik benda ni, kalau saya nak explain mula-mula masa saya ambil level 1 dulu, sebab saya tak puas hati dengan apa yang konten RBT ni, apa yang kurang dalam konten RBT, saya cuba bawa. Bila saya cuba bawa, saya pun pening kepala sendiri. Terus terang saya beritahu. Menyesal pula saya bawa. Sebab masa tu kita tak tahu apa benda sebenarnya yang ingin disampaikan oleh KPM di dalam tajuk TRIS ni di dalam RBT. Jadi setelah tu baru kita faham apa yang sebenarnya dikehendaki oleh KPM. Okey. Jadi kita tak akan ajarlah 39 ni. Tapi ini sebagai panduan lah. Okey. Tetapi kita boleh relate. Okey. Apa ni? Ini adalah parameter pencanggahan yang sebenar cikgu. Yang sebenar dan dia sebenarnya hadir dengan satu matriks panduan untuk murid-murid kita. Untuk kita juga yang belajar. Tetapi ini sebenarnya boleh juga diguna pakai. Okey. Untuk subjek-subjek lain. Seperti subjek fizik, subjek biologi, subjek kimia, sains dan sebagainya lah. Okey. Kita boleh rujuk kepada matriks ini. Okey. Kita boleh merujuk pada matriks ini. Sedia ada itulah, kita akan kongsikan jugalah pada masa akan datang tentang matriks ini. Sebab dia terlalu detail cikgu-cikgu dan dia menggunakan 40 keseluruhan 40 prinsip inventif. Okey, apa cikgu? Nanti kita tunjuk. Okey, seterusnya cikgu sudah. Okey.
Okey, yang ini tentang percanggahan fizikal. Okey, percanggahan fizikal adalah keadaan yang berlawanan antara satu dengan yang lain yang diperlukan dalam satu objek ataupun sistem. Okey, yang kita belajar di dalam RBT cuma ada 2, tetapi di dalam TRIS yang sebenar, kalau kita rujuk kepada TRIS Oxford, dia ada bagi 4, dan kalau kita belajar dengan Unimas, kita ada 8, cikgu-cikgu sekalian, tentang percanggahan. Tapi kita takkan sentuh semualah, kita sentuh yang apa dalam RBT, sebab fokus kita adalah RBT. Okey, tentang pemisahan ruang dan pemisahan masa. Sebagai contoh, okey, untuk pemisahan ruang, okey, cawan perlu panas untuk menyimpan kopi dan cawan perlu sejuk untuk dipegang. Okey, kalau cawan tu panas juga, payah kita nak pegang. Okey. Kemudian pemisahan masa. Kaedah pemisahan masa. Okey, kemah. Yang ini pun dalam buku teks sebenarnya saya ambil ya. Sebab kaedah pemisahan masa ni banyak. Okey, meja perlu besar apabila untuk memuatkan 10 tetamu, dan meja perlu kecil apabila perlu melalui pintu yang sempit. Contohnya. Jadi kalau kita kena banyakkan contoh, cikgu. Terus terang saya bagi tahu, kita kena banyakkan contoh. Sebab murid kita bila mereka buat projek tingkatan 3, yang ini yang kita sama-sama boleh akui lah. Murid kita dia akan buat projek paling simple walaupun penjelasan yang kita bagi dan aktiviti yang kita bagi dalam kelas adalah wow, tetapi projek yang mereka bagi kita balik untuk bab 2 ni adalah projek yang simple. Okey, jadi kita tak salahkan mereka sebab itulah bahan ataupun resources yang mereka ada sekeliling mereka lah. Okey. Okey, Cikgu Zura, seterusnya. Okey. Bagi yang ini selalunya menjadi perkara yang tergantung. Okey. Termasuklah yang bercakap ni. Yang ini kebiasaannya saya sendiri pun tak buat. Tetapi apabila kita ubah balik cara pengajaran, yang kita menentukan percanggahan fizikal, yang kita buat ini adalah sebelum, semasa dan selepas. Okey. Okey, yang ini saya lupa masukkan dalam slide. Tadi saya dah terfikir tadi nak buat, tapi saya lupa, tak apa. Nanti saya akan betulkan slide, nanti Cikgu Zura akan share lah semula dalam grup kita. Okey, okey. Okey, yang perlu adalah perkara sebelum, semasa dan selepas masalah berlaku. Okey. Okey, jika berlaku perubahan fizikal, maka pemisahan masa dipilih bagi menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, kita pilih benda yang ada kapal terbang kat luar. Okey, kapal terbang. Okey. Sebelum kapal terbang itu berlepas, adakah tayar diperlukan? Okey. Memang kita perlukan tayar sebelum tu. Kalau tak ada diperlukan, itu bukan kapal terbang tu. Itu tak terbang kapal terbang nanti. Okey. Semasa kapal terbang itu terbang, adakah tayar itu diperlukan? Okey. Jadi semasa kapal terbang berada di langit, dia tak perlukan tayar lah. Okey. Dan selepas dia terbang ataupun waktu dia mendarat, adakah dia memerlukan tayar? Okey, cikgu-cikgu. Terima kasih atas respon. Jadi itulah sebenarnya apa yang kita nak lihat. Okey. Jadi apa itu maksudnya perubahan fizikal? Okey, perubahan fizikal. Jadi bila dia terbang, tayar dia simpan. Bila dia nak landing ataupun sebelum dia terbang, tayar dia keluarkan. Jadi ada berlaku perubahan fizikal di situ. Okey, jika tidak berlaku perubahan fizikal, maka pemisahan ruang dipilih bagi menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya tadi, yang saya kongsikan tadi adalah kopi. Pada cawan tu sendiri, cawan tu tak berubah pun. Dia masih lagi cawan. Okay, dia pegang kopi. Jadi apa yang berubah adalah cara cawan tu berfungsi lah, ataupun rupa dia. Tapi dia tak merubah kepada fizikal cawan tu sendiri. Cawan tu tetap menjadi cawan. Okey. Ni sebenarnya kalau nak explain secara detail lagi sebenarnya cikgu, pening juga sebenarnya. Tapi tak apa, sama-sama kita belajar, dan cikgu-cikgu di sini kemungkinan ada yang lebih pakar lagi dalam bab ini. Mohon-mohonlah berkongsi ilmu cikgu, kerana saya ini budak baru belajar. Okey, seterusnya Cikgu Zura.
Okey, prinsip inventif. Okey. Okey, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, kita ada 40. Okey, tetapi dalam RBT kita ada 14, iaitu 7 untuk pemisahan ruang dan 7 untuk pemisahan masa. Jadi kalau dalam yang pembahagian sebenarnya kita ada 8 untuk pemisahan ruang dan 9 untuk pemisahan masa. Tetapi kenapa 7 saja dipilih? Okey, kenapa 7 untuk ruang dan 7 untuk masa dipilih? Karena ini yang dikatakan oleh seorang penggubal buku teks untuk RBT, Dr. Lee. Beliau menyatakan 14 ini sudah memadai untuk tahap pemikiran dan pemahaman murid sebagai kaedah pendedahan awal untuk TRIS. Tetapi ini kita nak tekankan, sebaiknya cikgu-cikgu sekalian, sekiranya kalau kita ada murid yang advance, sekiranya kita ada murid yang advance dan mereka memilih di luar 7 ataupun di luar 14 yang mereka belajar ini, adakah kita boleh melabelkan mereka sebagai salah ataupun kita boleh katakan mereka betul? Betul atau salah kalau mereka memilih luar daripada 14 yang mereka pelajari? Okey. Cikgu Sakinah cakap betul. Okey, lagi? Cikgu Wari, betul atau salah? Cikgu Rizal kata betul. Okey, boleh. Okey. Sebenarnya cikgu, jawapan dia boleh. Tetapi kita kena ingat apa justifikasi pemilihan prinsip inventif tersebut. Okey, di dalam kerja projek mereka, dalam kerja projek mereka kena ada justifikasi lah kenapa mereka memilih prinsip inventif. Jadi di sini kita kena mainkan peranan lah cikgu-cikgu sekalian, dan juga kita kena faham sendiri apa yang di luar dari 14. Jadi dari masa ke semasa kita akan itulah sama-sama berkongsi. Mungkin pada slot akan datang lah, insyaAllah. Okey, seterusnya cikgu Zura. Okey, yang ini 40 cikgu. Yang ini 40. Dan yang saya boldkan itu, yang saya boldkan itu adalah kita pelajari di dalam buku teks RBT yang di dalam kita punya silibus RBT. Okey, jadi satu lagi masalah yang dijumpai, susunan, susunan tentang prinsip inventif ini banyak cikgu. Tapi tak apa, dia banyak tapi dia berguna. Dia bukan saja berguna untuk RBT tetapi berguna untuk subjek-subjek yang lain ataupun berguna apabila cikgu-cikgu nak buat inovasi. Sebagai contoh, kita ada champion kita penerima gold medal untuk pertandingan e-Nuri, iaitu Cikgu Zura sendiri. Dalam RBT ada 14 cikgu. Kita ada penerima gold medal kita dekat sini, Cikgu Zura. Dia sendiri pun gunakan TRIS untuk pertandingan e-Nuri sebelum ini. Dan saya tak tengok habislah. Memang dia gunakan di luar 14 yang dipelajari oleh murid. Jadi ini adalah salah satu kaedah kita nak memperkenalkan TRIS selain daripada di dalam RBT, kita memperkenalkan TRIS juga di dalam pertandingan lain. Kalau kita nak tengok kepada 40 ni, kita tengok kepada slide sebelah. Ini dia 40. Saya jumpa gambar ni pertama kali cikgu-cikgu sekalian pada 2016. Saya belum jadi cikgu masa tu. Saya masih lagi seorang penganggur berjaya. Bila saya tengok benda ini, sebab saya terlibat juga dalam pemekasaan inovasi di negeri Sarawak satu ketika dululah sebagai ahli Koperasi Belia Inovatif Sarawak. Bila nak perkenalkan TRIS, masa tu belum lagi menerima lagi pembelajaran berkaitan dengan TRIS. Bila saya tengok kepada gambar ini, saya give up cikgu. Saya give up. Terus terang saya beritahu. Saya ini bukanlah orang jurutera. Background saya sebenar adalah pemasaran dalam pentadbiran perniagaan.
Bila tengok gambar ni saya pun pening juga. Dan saya jumpa balik gambar ni 2019 bila mereka berbincang tentang TRIS di dalam RBT. Jadi bila kita tengok balik kepada gambar ni, kalau kita nak explain gunakan gambar ni kepada murid-murid kita, cikgu, pening. Tapi sekiranya berkaitan, contohnya subjek sains, biologi, fizik ataupun kimia yang ada berkaitan, mungkin mereka boleh explain dengan lebih baik lah. Tapi kita tak guna gambar-gambar ni, cikgu, kita kena buat gambar sendiri. Okey, seterusnya, cikgu. Okey, yang kita dah belajar di dalam RBT, kita dah pecahkan dia kepada dua lah, iaitu kaedah pemisahan ruang dan pemisahan masa, seperti mana yang saya dah beritahu tadi. Dan kita memilih 7 untuk setiap bahagian. Walaupun di dalam pemisahan ruang kita ada 8 dan pemisahan masa kita ada 9 sebenarnya. Tapi kita tak masukkan semua. 7 ini, 14 ini dah cukup. Walaupun kita kata 14 ni cukup, kadang-kadang cikgu-cikgu sekalian, ni saya dengar juga komen daripada cikgu-cikgu lain dan juga komen daripada diri sendiri sebagai refleksi. Kadang-kadang 14 ni pun masih juga terlalu tinggi untuk murid-murid kita. Jadi apa yang kita kena buat, adalah salah satu gamifikasi yang saya buat dalam kelas, kita memperkenalkan balik. Kita refresh balik menggunakan, yang digunakan saya dalam kelas adalah kad, cikgu. Kad ini dikeluarkan, nampak? Kad ini dikeluarkan oleh pihak Unimas, dan kad ini mengandungi keseluruhan 40 prinsip inventif yang ada dalam TRIS. Jadi saya keluarkan 14 yang diajar. Jadi apa yang saya buat? Kita akan itulah pergi selepas ni. Macam mana dapat kad tu? Nanti saya akan kongsi ya, cikgu. Terusnya, cikgu Zura. Kaedah pemilihan prinsip, seperti mana tadi. Untuk pemisahan ruang, soalan dia adalah di mana, dan untuk pemisahan masa, soalan dia bila. Ini basic, ini common sense, cikgu. Ruang di mana, masa bila. Itu saja soalan dia. Dia tak ada soalan lain. Jadi cikgu-cikgu sekalian jangan pening-pening nak fikirkan soalan. Kita tanya balik kepada murid kita apabila mereka mengeluarkan pendapat mereka tentang prinsip inventif yang dipilih. Kita tanya mereka balik. Soalan itu di mana ataupun bila. Itu saja soalan dia, cikgu. Dia tak jawab. Kadang-kadang pening. Ini juga satu masalah, cikgu. Cikgu dah ajar tingkatan 1 dengan 3, tapi cikgu tak ajar tingkatan 2. Itu yang jadi pening juga tu, cikgu. Macam saya sendiri juga lah, saya mengajar tingkatan 3 saja, cikgu. Kena refresh balik apa yang mereka belajar tingkatan 1 dan 2. Kadang-kadang ada juga mereka tahu, terutamanya saya ni, yang saya lemah adalah reka bentuk fashion. Takut saya nak ajar, cikgu. Budak-budak minta saya menjahit. Tak pandai saya. Seterusnya, cikgu Zura. Pemisahan ruang. Kita pergi pada satu persatu. Ini adalah prinsip inventif yang pertama. Kalau cikgu lihat pada slide, saya tandakan sebagai IP1. Itu adalah susunan. Di dalam buku teks. Tak tersusun. Tak tersusun. Jadi apa yang saya cuba buat sekarang ini adalah mengikut susunan. Ini adalah kerana mengikut apa yang dikatakan oleh pengajar TRIS. Susunan ini adalah fix dan tak boleh diubah. Tetapi dalam RBT dia berubah susunannya. Jadi itu yang menjadi satu kerisauan jugalah. Tapi apabila murid kita mereka buka kepada Pakcik Google dengan Pakcik ChatGPT ni, mereka tengok susunan tentang prinsip inventif ini berlainan dengan apa yang dalam buku teks, mereka pun mempersoalkan kita balik. Jadi apa yang saya cuba laksanakan adalah kita kena susun balik mengikut susunan dia sebenar. Prinsip yang pertama tadi adalah berkaitan dengan pembahagian. Seperti yang kita boleh lihat. Dalam gambar, sama juga di dalam kad ni. Dalam gambar kad ni pun gambar pizza. Dan dalam slide pun saya letak pizza juga. Maksudnya adalah kita membahagikan objek kepada yang lebih kecil, menjadikan objek lebih mudah lerai, meningkatkan darjah kebolehbahagian
dan perubahan kepada peringkat yang lebih kecil. Oke, cikgu-cikgu sekalian, apa yang saya buat sebagai gamifikasi di dalam kelas berkaitan dengan TRIS, dengan bagian ini, prinsip inventif terutamanya. Oke, apakah contoh lain yang kita boleh katakan sebagai pembahagian? Oke, saya tanya cikgu-cikgu, apa juga yang boleh dijadikan sebagai pembahagian? Oke, yang boleh digunakan sebagai pembahagian, kita boleh katakan rak, oke, itu antara tempat yang berbahagi, dan juga jawapan yang saya terima daripada murid saya adalah coklat. Coklat Cadbury yang telah dibahagi-bahagikan, dah disediakan untuk kita cabut daripada tu coklat itu sendirilah. Kita buka satu-satu. Oke, itu jawapan daripada murid. Brownies, KitKat, macam-macam jawapan. Dan jawapan murid ni bila kita tunjuk gambar makanan, kebanyakan jawapan dia pun makanan juga. Oke, itu yang berkaitan dengan pembagian dan seterusnya. Oke. Pengekstrakan, oke, memisahkan atau mengeluarkan bagian daripada gangguan objek. Oke, seterusnya juga Zura. Oke, masa mencemburui sekarang ini. Oke, kualitas tempat dan seterusnya. Tidak simetri, penyarangan, pengantara, dan juga filem nipis dan cekerang boleh lentur. Oke. Oke, jadi di sini, ini kita buat sedikit permainan yang cikgu lah, tapi saya tak bagi reward kepada cikgu lah, jauh. Kita ni dalam talian, jadi tak boleh lah nak bagi reward dengan cikgu lah. Oke, soalan dia kat sini, cawan perlu panas untuk menyimpan kopi dan cawan perlu sejuk untuk dipegang. Oke, pada pendapat cikgu-cikgu sekalian, prinsip inventif manakah yang paling bersesuaian, yang paling ideal di dalam permasalahan di atas? Nanti bagi alamat post. Oke. Siapa dapat jawab saya akan postkan kad ini. Oke. Saya masih ada juga. Saya akan postkan kad nih pada cikgu-cikgu yang boleh jawab. Oke, apakah prinsip yang bersesuaian? Mahal kad nih. Oke. Cikgu Nurita. Ya, cikgu tulis Pengekstrakan. Oke. Kenapa? Kenapa? Oke. Kenapa? Apa justifikasi kenapa kita pilih pengekstrakan? Cikgu Nurita, cikgu Kena buka buku dulu. Tapi kata silap saya dalam kata silap saya memang pengekstrakan lah. Sebab berlaku pecanggahan fizikal. Oke. Tidak dulu, nak susun ayat dulu. Oke. Cikgu Norita dan cikgu Wari pun boleh start. Oke. Kerana cawan tak ganggu kopi. Cawan tak ganggu kopi. Cawan kan menyimpan kopi cikgu. Macam mana dia mengganggu? Oke. Kita tunggu dulu. Cikgu Celestine lagi membina ayat ya. Cikgu Taufik, macam Cikgu Norita tadi ada ni, bagi jawapan pengekstrakan. Dia bagi pengekstrakan juga. Cawan tu tak bagi kesan kepada kopi. Tapi cawan itu berfungsi untuk memegang kopi cikgu. Kita tengok pada kefungsian. Okey, Cikgu Nawazman. Jawapan dia pengantara. Kenapa? Ini orang dah pernah ikut kursus ni, tahulah jawapan dia ni. Aduh, kantoi. Okey. Okey, kita itulah kita cepatkan. Okey. Jawapannya yang sebenarnya cikgu adalah pengantara. Kenapa pengantara? Adalah kerana kita ada
yang menghalang kita daripada terkena bekas. So, cawan itu adalah bekas, di mana Cikgu Nur Azizah beritahu, betul. Cawan itu adalah bekas, tetapi kalau kita simpan benda yang panas, luarannya pun akan panas. Jadi apa yang kita perlukan adalah pengantara. Okey, pengantara kerana tak kisahlah dia telinga ataupun dia sleeve, dia sarung kepada gelas. Dia menjadi pemisah antara panas dengan sejuk. Okey, seterusnya kepada pemisahan massa. Okey, pemisahan massa yang kita ada ke sini adalah tindakan awal, kedinamikan, tindakan berkala, tindakan separa atau keterlaluan, ini sama aja dalam buku. Tindakan berterusan yang berfaedah, pembuangan dan pemulihan, dan yang terakhir sekali adalah pengembangan terma. Okey. Jadi persoalan dekat sini, sebagai aktiviti kita juga pada hari ini, pemisahan massa. Kemah perlu besar apabila digunakan dan kemah perlu kecil apabila disimpan. Ini dalam buku teks cikgu. Apakah prinsip inventif pemisahan kaedah pemisahan massa yang bersesuaian? Dynamic. Betul. Jawapan dia adalah kedinamikan, dinamik. Kedinamikan. Sebab kemah itu mana-mana kemah pun sama juga. Kemah tu boleh berlipat. Jadi itulah kedinamikan yang kita letakkan. Dan sebagai itulah sebagai apa word ya? Sebagai panduan kita bersama cikgu-cikgu sekalian, bukan kebanyakan, semua prinsip inventif ini, tak kisah apa yang ada di dalam buku ataupun di luar buku, ataupun katakan tadi di luar daripada 14 ini tadi, 40 keseluruhan dia adalah benda yang tidak asing. Hari-hari kita berjumpa dengan benda ini dan hari-hari kita berurusan dengan benda begini. Jadi dia bukan benda yang asing sebenarnya cikgu, prinsip inventif ini. Tetapi bagaimana kita nak bantu murid kita supaya mereka ingat. Ya cikgu jelasin. Maaf, saya tekan. Okey, so kita jadikan panduan dan sebagai bantuan kepada murid kita. Inilah kaedah yang digunakan tadi. Seperti mana saya buat tadi adalah menggunakan kad ini. Saya bagi kad untuk setiap masalah. Untuk setiap masalah saya bagi murid ini kad dan mereka pilih. Dan berikan justifikasi kenapa mereka mengatakan prinsip inventif itu adalah yang paling bersesuaian bagi penyelesaian masalah. Dan juga untuk kelas hujung yang saya buat adalah saya bagi satu kad, contohnya ini pembahagian ataupun segmentasi, apa juga yang boleh dibahagi. Seperti contoh yang saya bagi awal tadi lah, berkaitan dengan coklat tadi. Ini masa minum petang tu ni, patut apa. Jadi saya terusnya cikgu Zura. Jadi saya dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi sebelum saya berakhir, saya bukalah ruangan untuk soal jawab kepada cikgu-cikgu sekalian. Nak kad. InsyaAllah nanti saya akan itulah. Nanti cikgu boleh ambil nombor saya letak kat sini. Saya letak pada chat. Kalau cikgu-cikgu nak kontak boleh tanya ajalah. Boleh share slide ni ke juga, cikgu? Nanti cikgu kita boleh sambung pada siri seterusnya juga, dan kita cikgu boleh dapatkan ni. Sedikit promosi lah, berkaitan dengan slide ni dan juga kad. Saya baru saja mendapat keizinan daripada pihak Unimas untuk keluarkan versi kad ini untuk RBT. Sebab kita bergantung kepada 14. Jadi kalau kita nak bagi 40 kepada cikgu-cikgu takut banyak sangat. Jadi kita ikut saja pada 14 ni. Dan juga kita, saya dan pihak Unimas dan juga pihak JPNS sendiri, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak,
slide yang cikgu tengok hari ini, okey, slide yang cikgu tengok hari ini adalah sebahagian daripada buku yang saya akan keluarkan nanti dan akan launching pada bulan 10 ataupun bulan 11 nanti. Okey, kita doakanlah sebab saya ni masih lagi baru dan berkaitan juga dengan topik kita pada minggu hadapan jugalah yang akan Cikgu Zura umumkan sebentar nanti. Okey, jadi kita akan kita akan maklumkan dari masa ke semasa dan insyaallah kepada guru-guru yang awal untuk buku ini kita akan buat promosi sedikit lah. Kita bagi buku dengan kad sekali. Ya cikgu-cikgu, tak kaya jual buku, tak kaya jual kad. Tapi kita nak membantu menyebarkan ilmu dan kita biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Sekian, terima kasih daripada saya. Ya cikgu Zura. Terima kasih Cikgu Taufik. Ya, kalau kita tengok kalau kita tengok perkongsian Cikgu Taufik ni ada kaitan sebenarnya dengan kita punya pengajaran. Di mana di situ sebenarnya dalam pengajaran kita pun ada memerlukan kris juga, cuma kita tak sedar bila dan di mana. Begitu juga dengan penghasilan inovasi kita lah. Inovasi ataupun robotik ataupun apa-apa juga bentuk penyelesaian masalah yang ingin kita selesaikan dan bukannya untuk mencipta sesuatu benda yang tetapi tidak diselesaikan. Okey, jadi kejap ya, cikgu-cikgu. Ya, sebelum kita berakhir pada sesi pada hari ini, right ya. Di sini saya ingin memaklumkan lah ya di mana untuk sesi perkongsian pada minggu hadapan. Perkongsian pada minggu hadapan tadi Cikgu Taufik bagi tahu kan pasal penulisan. Beliau pun sendiri ada membuat penulisan tentang buku yang ingin dikeluarkan. Bakal launching pada bulan hadapan insya-Allah. Kita doakan semoga matlamat Cikgu Taufik tercapai. Ini ada kaitan dengan topik pada minggu hadapan iaitu bersama dengan Cikgu Bun, iaitu Cikgu jom terbit buku sendiri. Best kan? Jadi kalau kita tengoklah ya, di mana dalam sesi perkongsian CDL ni sebenarnya dia ada banyak manfaat kepada guru sendiri. Bukan hanya kepada bentuk kemenjadian murid, tetapi kepada bentuk pembangunan guru itu sendiri. Sebab itu kenapa saya kata CDL ni platform yang bagus, jadi sentiasalah bersama-sama dengan kami, temui kami pada minggu hadapan untuk sesi seterusnya. Jadi cikgu sebelum berakhir, di sini saya memintalah saya meminta rakan-rakan guru sekalian. Saya sendiri pun tak buka kamera. Minta maaf ya. Okey, kalau boleh rakan-rakan warga pendidik sekalian, saya harap rakan-rakan warga pendidik sekalian silalah buka kamera ya. Buka kamera dan bersama-sama untuk kita merealisasikan dokumentasi kita iaitu sesi penggambaran. Ya, Cikgu Siti Rafika pun ada. Hai Cikgu. Cikgu Muhammad Azwat. Wah, orang muda ni Cikgu Muhammad Azwat ni. Okey, ya Cikgu. Cikgu Zura. Assalamualaikum, selamat petang. Ni, ingatkan dulu peserta untuk isi Google Form Ya, kehadiran. lupa saya. Link baru saja dikongsi. Ya, betul. Okey, rakan-rakan warga pendidik sekalian, saya nasihatkan dan maklumkan sekali lagi, rakan-rakan boleh mengisi melengkapkan pautan yang diberikan, di mana yang ini adalah untuk sijil kan? Ya, sijil kehadiran. Sijil kehadiran. Jadi nanti cikgu-cikgu bolehlah membuat pengisian melengkapkan di dalam SPL KPM. Itu yang biasa cikgu. Jadi cikgu-cikgu, saya mohon sekali lagi pautan untuk kehadiran pada hari ini sudah diberikan. Jadi cikgu-cikgu boleh mengisi pautan berkenaan ya. Jadi kalau boleh sekarang ni sebelum kita berakhir, mungkin kita boleh buka kamera. Kita boleh bergambar lah ya. So saya ambil dulu dalam kiraan 3, 2, 1. Sekali lagi. Ya, terima kasih.
Okey, okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Banyak jugalah. Alhamdulillah. Bagus perkongsian Farah ni. Ya. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok, sekarang sudah 4.25. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini lah ya cikgu. Ya, sekali lagi pihak admin baru kirimkan tadi ni. Okey. Ya, boleh kongsi gambar. Mungkin cikgu boleh tengok pautan gambar tu nanti, insya-Allah saya akan minta pihak admin untuk publishkan di dalam YouTube. Di dalam Facebook. Okey, di dalam Facebook. Okey, untuk gambar-gambar inilah, okey, di mana pada hari ini adalah bukti kehadiran cikgu, okey, dan cikgu pun memberikan sumbangan ya, penglibatan untuk sudi hadir pada hari ini, sebab kita memang tahu hari Jumaat adalah hari untuk kita bersedia dan untuk ke hari esoknya. Okey. Bak kata pepatah tadi macam cikgu Taufik bagi tahu tentang pemisahan ruang dan masa. Kan? Alright. Jadi cikgu-cikgu jangan lupa sesi kita pada minggu hadapan bersama dengan Cikgu Bun di masa yang sama juga. Masa yang sama juga pada pukul 2.30 hingga pukul 4 petang. Okey, jadi cikgu-cikgu jangan lupa bersama dengan kami sesi CDL pada minggu hadapan. Okey, sekali lagi di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Taufik, kepada rakan-rakan warga pendidik semua di atas kesudian untuk sesi perkongsian pada hari ini. Jadi akhir kalam, segala yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Okey, terima kasih semua. Okey, jangan lupa cikgu jangan lupa isi isi pautan kehadiran pada hari ini. Okey, Terima terima kasih kasih. Cikgu Dura. Terima Ya, kasih terima Cikgu kasih Taufik. semua. Ya, okey, sama-sama. Terima kasih semua.